Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi ini kita sambung berkaitan dengan bab hari itu. Okey, jadi kita tengoklah yang kita dah bincangkan hari itu, iaitu berkenaan dengan tenaga. Apa itu maksud tenaga? Dan dalam dia kita ada prinsip kebadan tenaga ni lah. Ini yang saya selalu tekankan bahawa tenaga tidak boleh dicipta, tenaga tidak boleh dimusnahkan, tetapi tenaga akan berubah bentuk daripada satu bentuk ke bentuk yang lain lah. Okey. Contoh dia kalau kita letakkan satu benda di tempat tinggi ataupun kalau awak berada di atas pokok, okay, so awak ada tenaga keupayaan graviti, so dia tak bergerak pun tapi berada di satu tempat yang tinggi. Kemudian dia awak lompat, okay? Bila awak lompat tu dia ada berlaku pergerakan. Jadi bila berlaku pergerakan, bermaksud itu adalah tenaga kinetik. Okay? Jadi dia tadi tenaga keupayaan graviti tadi tak musnah, tapi dia akan berubah kepada tenaga kinetik pula. Okay, dan kita discuss ini hari tu, elektrostatik. Okay, apa maksud dia, tindakan antara charge. Jadi awak kena tahulah positif dan negatif macam mana. Okay, sama charge apa berlaku, beza charge apa yang akan berlaku. Dan dia kita ada juga prinsip kerja bagi elektroskop. Okay, sebab dia telah menerima charge yang sama. Jadi apa yang berlaku pada elektroskop tu, dia mencapah ataupun tidak mencapah. Okay, and then kita tengok jugalah fenomena elektrostatik. Jadi hari ni nanti kita akan tengok sikit berkenaan dengan keelektrikan. Sebab keelektrikan ni adalah dia hampir sama dengan elektrostatik, tapi elektrostatik ada perkataan statik. Statik bermaksud dia tidak boleh nak bergerak. Okay, jadi dia tak ada dia tak ada track dia sendiri. So apa yang dia boleh buat, bila dia stop kat situ, dia boleh melompat lah sebab dia tak ada jalan. Tapi kalau untuk keelektrikan ni ataupun electricity, okay, kita bagi tahu dia biasa macam orang kata current lah. Dia ada arus boleh mengalir. Jadi dia keelektrikan ni satu arus yang charge yang boleh mengalir. Okay, jadi ni nanti formulanya awak kena tahulah. V tu untuk apa, I untuk apa, R untuk apa. And then kita akan tengok juga jenis-jenis litar. Okay, and then menggunakan formula V equal to IR ni tadi, macam mana nak apply yang bersiri, macam mana nak apply yang selari. Last nanti kita akan tengok bahagian kemagnetan lah. So that ni kita akan pergi satu persatu. Jadi saya pergi yang hari tu dululah. Okay, so that ni fenomena berkaitan elektrostatik ni. Okay, ni hari tu kita dah discuss kan. Tapi yang saya sangat-sangat tekankan sebelum ini, iaitu berkaitan dengan fenomena di pam minyak. Okay, so that kita tengok ni. Okay, how electricity can cause flames at the gas pump. So that ini berlaku di luar negara. Jadi kita tengok ni lah. Okay. Beritahu hanya dengan satu cas yang kecil itu saja pun dah boleh menyebabkan kebakaran yang besar dan juga boleh menyebabkan satu bahaya lah. Okay. So that dia bagi tahu tadi, apabila dua permukaan yang bergeser itu tadi, so that dia akan telah dicaskan. Dan juga last sekali dia akan boleh transfer ataupun pindahkan elektron tu tadi. So hari tu kita bagi tahu bahawa elektron tu satu benda yang ringan. Alright, ni saya kena slowkan lagi lah supaya dia tak mengganggu saya cakap. Okay. So dia jadi macam ni lah. Nanti awak akan nampak je macam spark. Ini yang kita gunakan macam Van de Graaff tu tadi. Okay. So kadang-kadang kalau kadang-kadang kita pergi ke, especially saya perasan berlaku di Tesco lah, di Tesco Bahau. Siapa yang tengah bawa troli tu tadi, kadang-kadang awak akan terasa macam berlaku renjatan elektrik. Okay. Ataupun awak nak keluar daripada bilik, especially siapa yang bilik tu tadi ber-aircon lah kan. Dia nak pegang tombol pintu, tiba-tiba rasa elektrik. So benda-benda ni bila adanya berlaku perbezaan cas itu tadi, yang boleh berlaku lompatan cas. Okay, ni awak akan rasa lah macam renjatan-renjatan elektrik tu sikit. Okay. So that dalam dia tu tadi ada wire. Okay, wire tu yang akan gosok-gosok, so that dia akan menyebabkan elektron tu tadi dipindahkan. So that dia berlaku macam tu lah. Okay. So tu tadi kita ada macam ni, siapa yang gunakan dapur yang guna pemetik api macam tu kan.
So that dia akan first kali dia akan buat elektrostatik, and then kita ada gas kat situ. Bila gas campur dengan elektrostatik tu tadi, dia akan menyebabkan terbakar macam ni lah. Okay. So lighter pun kita guna prinsip yang macam tu juga. Ada gas, ada elektrostatik, dia boleh terbakar macam tu. Ni antara kemalangan yang berlaku. Dia kata gasolin tu tadi ke dalam bentuk cecair, dia ni bukanlah satu benda yang boleh meletup ataupun boleh terbakar, tetapi gas yang ada pada petrol tu tadi, kan kita ada bau gas kan, so that bila gas tu bila dia dah bergerak, gas tu tadi dah meluap dekat persekitaran, and then bila lah ada elektrostatik tu, dia boleh menyebabkan satu bekaran besar. Okay. Okay, ni saya tak tahulah awak dengar ke tak. Okay. Tapi dia bagi tahu kalau kita mendekati tu tadi, so that dia boleh berlaku lompatan cas. Tetapi kalau nak selamat adalah lebih baik awak sentuh sahaja kereta tu tadi supaya tidak akan berlaku lompatan cas. Jadi cas tu akan terus dipindahkan lah. Okay. So that bila kita dah touch kereta tu, kita punya cas dan juga kereta punya cas akan sama, sebab elektron tadi dah pindah terus macam tu, jadi dia tak akan berlaku yang sparkling tu tadi. Okay. So that kalau untuk case yang ni, okay, kebiasaan dia kalau kita ada Van de Graaff, okay, kita dah on sahaja, and then nanti dia akan kumpul elektron kat sini. Elektron tu cas negatif lah. So that elektron ni tadi yang bila awak dekat dengan dia, okay, so that dia akan berlaku macam sparkling tu tadi. Okay, sparkling tu tadi adalah lompatan cas elektrostatik. So that siapa yang kena macam tu mungkin awak akan rasa jatuh elektrik. Tapi kalau ada orang kedua, okay, dia bukan dekatkan tangan, tapi dia cepat-cepat terus sentuh saja. So dia kata tak ada rasa apa-apa lah, semua okey. Sebab pemindahan tu tadi ataupun elektron tu tadi, cas di antara dia adalah sama dengan Van de Graaff ni, dia tak akan beza. Tapi kalau siapa yang hanya mendekati saja, dia kata okey, ni ada perbezaan. Jadi bila beza cas, so that dia akan tertarik. Tapi kalau sama cas tak ada berlaku apa-apa lah. So kalau untuk eksperimen yang ni, penjana Van de Graaff ini, so kita bagi tahu okey, sferologam dekat sinilah. Okey, pemerhatian yang kita akan tengok, dia akan ada sparkling tu tadi, spark, iaitu bunga api tu tadi yang akan terhasil. Kenapa? Sebab ada berlaku pemindahan cas ataupun lompatan cas tu tadi. Okay, that's why bunga api tu terhasil sebab ada pemindahan cas. Ni dan dekat dapur rumah, siapa yang pakai lighter yang untuk cas tu, okay, dan awak buka gas, barulah dapur tu tadi boleh berfungsi, api tu keluar. Itulah gunakan prinsip yang sama. And then kita ada juga sini galvanometer. Okay, so that galvanometer ni kalau terpesong bermaksud dalam ni tadi adanya elektron-elektron yang bergerak. Alright. So terpesong bermaksud ada arus elektrik mengalir. Arus elektrik mengalir ni yang kita kata elektron yang bergerak tu tadi. Kalau elektrostatik, dia tak boleh nak mengalir, so that dia melompat. Tapi kalau yang dekat dalam ni, kita ada bagi je laluan apa semua, so that bila elektron tu boleh bebas bergerak dalam satu aliran ini tadi, dalam track dia, itu yang kita bagi tahu sebagai arus elektrik itu tadi yang mengalir. Okay. So apa fungsi penjana Van de Graaff ni tadi? Okay. Dia adalah alat yang nak menghasilkan cas-cas elektrik. Sebab apa? Dalam dia ni tadi, dia ada macam belting dalam ni. So that bila kita on Van de Graaff ni, belting tadi dia akan terus menggosok. Okay. Digosok dalam permukaan ni, and then elektron akan dipindahkan ke dalam kubah ni lah. Okay, sferologam ni ataupun kubah ni. Kalau macam kita nak buat eksperimen yang sama gitu, saya bagi awak video. Awak dah tengok video tu. Okay, ada beberapa contoh dia. So that kita gosok pembaris ataupun kita gosok polis PVC pipe tu tadi. So semua benda-benda yang sama, dia mesti gosok juga. Okay. So bagaimana cas elektrik dihasilkan? Okay. Bila kita dah gosok, of course lah, melalui geseran antara tali sawat dengan roda itu tadi. Okay.
So that ini adalah antara sebab macam mana cas elektrik tu dihasilkan. So mesti melalui geseran. That's why biasanya setiap daripada contoh-contoh yang video sebelum ni saya beri pada awak, kita akan gosok terlebih dahulu. Nak make sure elektron tu tadi dah dipindahkan. Okay, simulasi yang sebelum ni pun saya tunjuk semasa dalam kelas online pun berlaku macam tu jugalah. Okay. And then kita ada sini, apa yang terhasil daripada pengaliran cas elektrik? Okay. So yang akan terhasil adalah arus elektrik. Sebab dia kata sini melalui dawai elektrik. Okay. Sebab bila kita dah gosok, dia akan ada cas-cas elektrik tu tadi. Tetapi kalau dia dah mengalir melalui dawai, okay, dia ada laluan dia sendiri, dia bukan lagi elektrostatik. Dia dah ada laluan dia. Bila dah ada laluan dia, inilah yang akan terhasil arus elektrik. Okay. Jadi sebagai kesimpulan di sini, kita bagi tahu penjana Van de Graaff ni akan menghasilkan cas-cas elektrik. Voltan tinggi ni tengoklah, okay, berapa banyak yang dia boleh hasilkan. Okay, kalau lagi lama lagi tinggi lah, kalau sikit tu tadi tak berapa banyak sangat. Okay, then kita tengok yang mana lagi okay, dekat sini. Okay. So ni adalah bahagian kesimpulan lah untuk benda-benda yang kita bincangkan minggu lepas. Okay, bentuk-bentuk tenaga awak kena tahu semua ni. Okay, jenis-jenis dia. And then sumber je daripada mana? Okay, sumber-sumber tenaga ni ada yang pada air. So that air ni tadilah hidroelektrik. Okay, matahari ni tadi adalah solar. So ni kita dah discuss minggu lepas. Okay, ni antara kejadian fenomena dalam kehidupan seharian kita lah untuk elektrostatik. Okay. So kita tengok sama ada kita setrika kain ataupun kita gosok belon ataupun menyikat rambut. Tengok, tiga-tiga ini mesti ada berlaku something benda yang digosok, bermaksud perlu ada satu geseran berlaku untuk menghasilkan cas-cas elektrostatik tu tadi. Okay. So that apa cas dia tu tadi? Okay. Ini atom terdiri pada elektron, proton dan neutron, disebut zarah-zarah subatom. Jadi berdasarkan pada faktor penghubung, tulis cas-cas bagi elektron, proton dan neutron. So hari tu saya bagi tahu elektron yang negatif. Okay, negatif ni yang paling ringan. So that elektron sahaja yang akan dipindahkan. Proton ni lebih berat berbanding elektron. Jadi dia ni bersifat positif, dia tidak dipindahkan. Kebiasaan yang melompat itu tadi adalah elektron ya. Yang mengalir, arus mengalir pun kita bagi tahu elektrik kan. So that elektron lah. Okay, so that neutron ni something neutral, dia tak ada charge pun. Okay. Jadi dia sama ada bercas positif dan negatif lah. Okay, ini kita tengok untuk bab yang seterusnya. Okay, so kita tengok bab yang seterusnya inilah. Pengukuran arus elektrik dan voltan. So that tadi kita bila kita dah belajar elektrostatik, something yang tak boleh nak bergerak sebab dia tak ada dalam dawai dia tak ada laluan dia. And then kalau dah ada laluan dia, bermaksud ada dawai ni tadi, elektron tu tadi bergerak, bermaksud itu adalah arus elektrik. Okay. Tapi macam mana kita nak ukur arus elektrik dan juga voltan ini? Okay. So kita akan gunakan yang pertama adalah ammeter, yang kedua adalah voltmeter. Okay. Ammeter adalah untuk mengukur arus ataupun simbol dia sebagai I. Okay. Voltmeter adalah untuk mengukur voltan, simbol dia adalah V. Okay. Kalau saya tunjukkan dekat awak sini, okay, keelektrikan fokus kita adalah kita kena tahu ni dulu. V equal to IR, okay, and then voltan, arus, rintangan. So that yang ni dalam ni kita belum tunjuk lagi rintangan tu macam mana. Tetapi, okay, awak tengok yang ni. Macam mana cara nak pasang ammeter. Kalau awak salah cara pasang ammeter, awak tak akan dapat dia punya bacaan. Ammeter mesti secara sesiri, okay, bersiri. Okay, apa tu bersiri? Katakan ni episod 1, ni episod 2, episod 3. Series lah. Okay, episod 4. Jadi dia mesti bersebelahan antara satu sama lain. Okay, dawai ni gabung sini. Lepas tu dawai gabung kat sini. Dawai. So that dia punya timeline tu tadi jelas lah. Nampak dia mesti next to each other. Okay. Kalau yang ini pula, untuk voltmeter, kita bagi tahu mesti pasang secara selari. Okay. So that yang ni tadi bersiri, yang ni mesti selari. Apa dia selari? Selari bermaksud ada atas dan bawah.
Okey, ni mentol dan juga voltmeter kita pasang secara atas dan bawah. Kalau kita lukis dalam cache lah, awak tengok mula-mula ada ni bateri kan. Okay, so that positif, negatif, and then dia terus pasang kepada mentol. So that sini kita ada mentol. Okay, so ada mentol, and then kita abaikan dulu voltmeter ni, and then kita ada switch. Okay, so that kita ada switch. Macam tu, switch. Sorry lah buruk and then terus sambung semula daripada switch ni, terus sambung semula kepada bateri tu. Okay, voltmeter dia pasang macam ni. Okay, titik ni tadi, wire ni baru gabung dengan dia. So that dia mesti dipasang secara macam ni. Dia ada laluan dia. So voltmeter situ lah. Kita lukis macam ni. Okay, so that ni ada satu laluan, yang ni ada satu laluan lagi. So that macam kalau lari 100 meter tu, okay, kau dekat kau punya ni, aku dekat aku punya ni. So ni selari lah kita panggil. Okay, kalau next to each other macam emitter ni tadi mesti pasang selepas dia pula. Okay, so that macam mentol dengan switch ni, secara bersiri. Okay, tapi kalau mentol dengan voltmeter ni mesti selari. So kalau ni kita lukis, dia akan lukis macam ni lah. Daripada positif, negatif, positif, negatif. Okay, and then kita ada switch. Kita ada switch. And then kita ada mentol. Okay, kita ada mentol. And then kita ada emitter. Emitter nanti terus sambung ke tu pula. So that emitter akan duduk dekat sini. Okay, so that ni cara lukis dia. Ni emitter. So ini adalah bersiri. Okay, bersebelahan antara sebelah dia. Okay, kalau selari mesti macam ni. Biasanya awak akan jumpa figure yang macam ni sajalah. Okay, figure biasa awak jumpa macam ni sajalah. Tapi kalau dalam makmal, macam mana cara nak pasang ni? Macam ni. Okay, tengok balik semula. Macam mana cara nak pasang dia adalah mesti dengan kaedah macam ni. Ya. Ni pun cara nak pasang dia. Nak pasangkan voltmeter tu tadi macam mana? Mesti macam ni. Alright. Okay, next. Tengok dekat sini. Okay. Dah pasang tu tadi. Last kali kita hidupkan switch. And then catatkan bacaan voltmeter dan juga bacaan emitter ni tadi. So emitter, ingat, emitter adalah untuk mengukur arus. Voltmeter adalah untuk mengukur voltan. Okay. So that emitter, bila kita ukur arus, simbol dia adalah A. Ampere. Arus, nama alat mengukur arus, emitter. Okay. Simbol A dekat belakang ni bermaksud ampere. 0.5 ampere. Okay. And then, untuk mengukur voltan, ni tadi bila dia dah terpesong ni tadi, so that dia akan bagi satu bacaan. Bacaan dia contoh dekat sini lah. Dia bagi tahu 1.5 V. So that 1.5 volt. Okay. Namanya volt. Kalau macam kita, berapa jisim? Jisim kilogram. Kg tu kilogram lah. Kalau V ni volt. Okay. Nama alat pengukur, voltmeter. Okay. Apa yang diukur adalah voltan. V ni stand for volt. Okay. Tapi tak perlu tahu pun A tu adalah ampere. Yang awak kena tahu, alat pengukuran untuk arus adalah emitter. So unit dia mesti A. Macam mana cara nak mengukur jisim? So that boleh gunakan neraca penimbang. Okay. Unit dia adalah kilogram. Ini macam mana nak kira nilai voltan? So that mesti gunakan alat pengukuran voltmeter dan unit dia adalah V. Okay. Soalan yang pertama. Pada terminal sel kering, yang manakah terminal positif emitter atau voltmeter disambungkan? Okay. So that kebiasaannya kita pasangkan macam ni lah. Okay. Kita pasangkan terminal positif dia. Sebab dia kata yang mana
Ni, pada terminal sel kering yang manakah terminal positif emitter atau voltmeter disambungkan. Jadi kita kalau ada positif tu mesti dengan positif jugalah. Okey. Kalau negatif mesti dengan negatif. Kalau positif mesti dengan positif. Kalau salah sambung maksud dia tak ada deflection ni tadi. So that awak kena tukarkan. Okay. Padahal semua ada, bateri semua ada. Tapi kita tak dapat nak baca. Bermaksud negatif awak dah sambung pada positif. So kena buka balik, sambungkan dekat sebelah lah. Negatif mesti sambung dengan negatif. Kalau macam nak buat jumping bateri kereta tu tadi, awak salah sambung, dia boleh rosak kan. Itu yang bahaya dia. Alright. So that kalau dia tanya, manakah kalau terminal negatif, nak sambung dekat mana? Mesti sambung dengan terminal negatif. Kalau terminal positif, mesti sambung dengan positif. Ni benda yang kalau kereta ke motor, apa-apa yang nak berkaitan dengan jumping lah. Okay, jumping bateri tu tadi yang kena hati-hati. Positif mesti sambung dengan positif. Negatif mesti sambung dengan negatif. Okay. Fungsi emitter dan voltmeter. Ni tadi saya dah bagi tahu lah. Emitter nak ukur arus dan juga voltmeter untuk mengukur voltan. Okay. Unit dia. Okay. Untuk arus elektrik, unit dia adalah ampere yang saya bagi tahu tadi. Tapi tak perlu tahu pula. Kalau nak sebut, kenalah. Kalau tak, biarkan saja. Awak kena tahulah gunakan A ni tadi. Okay. Kalau voltan, volt dan simbol dia adalah V. So, kenal pasti jenis simbol elektrik dan nyatakan susunan alat pengukur itu dalam liter elektrik. Ini saya dah bagi tahu. Kalau emitter, okay, emitter kita buat secara bersiri. So that bersebelahan antara satunya. Kalau voltmeter mesti secara selari. Selari tadi pun saya dah tunjuk contoh. Mesti macam ni lah. Okay. So that dia mesti sama. Dia mesti atas bawah antara dia. Ataupun kalau mentol tu sambung dekat sini, ada mentol kat sini kan. So that voltmeter kena sambung dekat macam ni. V tu tadi dekat sini pula. Alright. Next. Okay, berdasarkan setiap penerangan diberikan, nyatakan sama ada penerangan itu berkenaan dengan arus elektrik, voltan atau rintangan dalam 1 liter. So that dekat sini ada konduktor, okay, dah mengalir apa semua ni, menyala. Okay. Tenaga elektrik. Okay. Kalau tenaga elektrik itu adalah voltan. Tak payah nak baca lebih-lebih lah. Okay. Tenaga elektrik yang menggerakkan cas. So that kita bagi tahu itu sebagai voltan. Apa itu arus elektrik? So that arus elektrik adalah elektron yang bergerak. Okay. Elektron yang bergerak. Konduktor ni tadi dawai dia lah. So that dia mesti ada path dia. Okay. Kalau elektron yang tidak bebas bergerak tu tadi, kita bagi tahu elektrostatik. Kalau elektron yang boleh bergerak bebas dalam 1 liter itu tadi, okay, itu kita bagi tahu sebagai arus. Jadi, itu perbezaan antara arus ataupun elektrostatik tu apa? Okay. Arus elektrik tu apa? Voltan tu apa? Voltan tu tadi adalah tenaga elektrik yang nak gerakkan cas tu. Okay. So, kalaulah cas tu tadi ada, tetapi tak ada tenaga, bermaksud dia tidak bergerak. Bila tidak bergerak, tak adalah arus. That's why formula dia, V sama dengan I, R. Okay. R tu apa? Rintangan. Nanti kita akan tengok. Okay. Rintangan adalah sifat bahan yang menentang pengaliran cas elektrik ataupun elektron. Okay. Macam ni lah. Kita dah ada tenaga nak menggerakkan cas elektrik tu. Okay. And then kita ada konduktor. Konduktor ni ada yang panjang, ada yang pendek. So that itu adalah antara rintangan dia. Kalaulah kita disuruh untuk berlari, lari 100 meter. Dengan kena yang kedua, buat pula jagaton tu tadi, tahun merentah desa, 10 km. Mana rintangan lebih tinggi? Lari 100 meter lebih tinggi rintangan ke? Ataupun nak kena lari 10 km? Mana lebih memenatkan lah maksud dia. Okay? Jadi rintangan itu, dia mesti nak menentang pengaliran cas elektrik atau elektron kat sini. Dia menyusahkan lah maksud dia. Kalau menentang tu menyusahkan kerja, ataupun perlu lebih banyak tenaga. Okay. So, kita bagi tahu yang lagi panjang satu track itu tadi, ataupun lagi panjang dawai, bermaksud lebih tinggi rintangan. So, kalau kebanyakan power bank yang dibagi pada kita, power bank tu tadi, dia punya wire mesti pendek-pendek. Sebab apa? Power bank tu kan kita nak guna waktu
kecemasan. Bateri phone dah nak habis. Okay, and then kita nak bawa pergi merata-rata lah. So that dekat kita pegang secara bersama. And then lebih cekap lah, tak banyak lah tenaga elektrik yang diperlukan untuk nak sampai ke awak punya phone. Jadi tenaga elektrik tu tadi pun cekap. Okay. Kalau panjang maksud banyak rintangan, jadi dekat situ pun dah habis tenaga dah. And then nak masuk ke phone awak pula lagi satu hal. Okay. Sekarang ni pun kita dah ada yang fast charging ataupun dia kata gunakan type C tu, so that itu lebih bagus lah, ya. Tapi itu kita kena tengok dawai dekat dalam dia jugalah. So rintangan ni nilai dia berbeza-beza. Kalau boleh kita gunakan rintangan yang rendah. Okay. Bila rintangan yang rendah, katakanlah tenaga yang digunakan adalah 5 volt. Okay. And then nilai rintangan adalah katakan 2. Okay, nilai rintangan adalah 2. So that berapa arus elektrik yang dapat? So that arus elektrik yang dapat adalah 2.5 saja. So that RM2.50 darab 2 dapatlah RM5. Okay. So that kalau rintangan ni tadi nilai dia 2, okay, arus yang dapat yang perlu digunakan adalah 2.5 untuk dapatkan tenaga macam ni. Kalau let's say lah lagi satu kita tinggikan dia punya nilai rintangan. Okay. So 5 volt benda yang sama formula. Okay. Sama dengan rintangan tu tadi kita gunakan rintangan 5. Okay. So that 5 darab berapa sama dengan 5. Berapa arus yang dapat dihasilkan ataupun digunakan. So that arus adalah 1 saja. Sikit je arus. Okay. Dapat yang ni. So that arus itu tadi yang dapat pada awak punya phone sikit saja arus elektrik yang telah dialirkan. Jadi pun tenaga yang digunakan sama. Okay. Ni tadi 2.5 dapat arus dekat phone awak tu tadi. So that arus elektrik yang dapat dekat phone awak yang dah hilang tu tadi 2.5. Kalau gunakan rintangan yang lebih besar, lagi teruk lah, dapat 1 je. Tu yang kata lah, dah cas lama apa semua ni tapi sikit je kan naik dia. So lebih baik gunakan wire yang lebih rendah rintangan supaya phone awak tu tadi cas dengan lebih bagus lah. Okay. So bahagian kesimpulan di sini dia tanya arus elektrik diukur dengan menggunakan ammeter dalam unit ampere. Ni senang tadi ada dan juga voltan diukur dengan menggunakan voltmeter dalam unit volt. So yang penting awak kena tahu voltmeter secara selari. Okay. Secara selari. So that voltmeter dekat situ. So yang sini ada mentol. Okay. Yang lain samalah. Arus elektrik. Okay. Ammeter ni tadi mesti secara bersiri. So that kalau ada mentol kat sini. Okay. Ammeter tu tadi dekat sini pula. Okay. So that yang lain semua samalah. Yang ni semua sama bateri apa semua tu tadi, yang lain sama. Sambungkan macam tu saja. Okay, putus. Okay. So yang ni saya rasa saya holdkan dulu sebab ini kita nak tengok nilai bacaan dia tu tadilah. Okay. Tapi hubungan antara rintangan dengan arus elektrik ni kita gunakan formula ni. V equal to IR. Ataupun lagi mudah kita gunakan dalam prinsip macam ni. Okay. So that V sama dengan IR. Okay. Katakan ni hubungan tau. So kita nak tengok kalau lah dia tanya dia bagi arus, jadi maksud ada nilai I. Dan dia bagi rintangan, ada nilai R. And then dia kata cari nilai voltan. Okay. So that cari nilai voltan bermaksud kita tak tahu berapa nilai voltan tu tadi. Nilai voltan ni tak tahu. So that tak tahu bermaksud kita padam lah. Okay. Ataupun bila awak gunakan, awak dah tahu formula dia macam tu. Okay. Awak tutup V tu tadi. So that V apa formula dia? So that I darab R sebab bersebelahan. Okay. Bila bersebelahan darab. Okay. Tapi kalaulah yang dia minta cari nilai arus. Jadi arus ni awak tak tahu. So that awak tutup guna tangan awak.
cari nilai arus I. So, apa hubungan antara V dengan R? So that V per R. So, kena bahagikanlah V bahagi R. Itulah nilai arus dia. So, bila kita tutup tu tadi, okay, ataupun kita tak nampak, kita kena carilah. Jadi, nak cari macam mana? Gunakan formula. So, itulah antara hubungan antara rintangan dengan arus elektrik. Okay. Nak cari nilai R pun boleh juga. Sama juga macam tu. Berapa nilai R? So, V kena bahagi dengan I. And then, nanti kita akan tengoklah apa yang berlaku. Kalau V tu ditinggikan, direndahkan, itu semua kita akan tengok dalam hubungan antara rintangan dengan arus elektrik. Jadi, saya rasa ni kita dah 30 minit. Kita stop dekat situ saja. Okay. Saya minta awak untuk lengkapkan buku Science Process Scale hingga muka surat 83. Ini sahaja kelas untuk hari ini. Dan lepas awak habis tonton video ini, tolong tulis nama di bahagian komen sebagai kehadiran awak hari ini. Alright, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.